Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Semoga hari ini kamu sihat dan sarapan semua. Okey, kita akan sambung tajuk kita. Untuk minggu ni cikgu akan habiskan topik ke arah bentuk kemerdekaan. Kamu boleh rujuk ke teks kamu. Kita akan mulakan sekarang ya. Terlebih dahulu, macam biasa baca doa, doa belajar. Okey. Minggu lepas kita dah tengok susu galur bagaimana perjalanan kemerdekaan. Dan minggu lepas cikgu titik beratkan pada perjuangan Jepun ya. Kemudian kita ada Malayan Union sampailah rundingan kemerdekaan. Jadi untuk minggu ni yang Malayan Union tu cikgu tak cerita detail sebab minggu lepas cikgu ada bagi video kan. Kamu boleh tengok kat situ. Jadi untuk rombongan rundingan kemerdekaan kita tengok daripada dalam buku teks awak. Inilah antara gambar yang dapat kita lihat sebagai sejarah membuktikan bahawa kepelbagaian bangsa tu pergi berunding untuk kemerdekaan. Pada tahun 1956 rombongan inilah yang berangkat ke London untuk bertemu pihak British yang diketuai oleh Lord Allen Leonard Boyd. Antara wakil-wakil kerajaan kita ada dua kategori, ada wakil Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan. Cikgu pergi dulu ke wakil Parti Perikatan seperti biasa. Kita dah belajar, awak pun kenal semua ni kan. Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein ni, Datuk Abdul Razak, Tun Abdul Razak lah. Waktu ni dia masih lagi Datuk lah. Dr. Ismail, Abdul Rahman, yang Tun Dr. Ismail tu. Kolonel H.S. Lee. Ini wakil Parti Perikatan. Sementara wakil Raja-Raja Melayu diketuai oleh Datuk Abdul Wahab Tun Muda, iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang. Ingat lagi tak? Cikgu fikir kamu ingat ya. Datuk Aziz bin Abdul Majid, Datuk Muhammad Syed Muhammad Said, dan juga Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Datuk Aziz juga cikgu dah belajar kan. Datuk Muhammad Syed ni antara jawatan dia adalah bekas Timbalan Menteri Besar Johor. Beliau merupakan ayah mentua kepada Tun Ismail ni. Ayah mentua Tun Dr. Ismail. Sementara Datuk Nik Abdul Kamil ni adalah pernah menjawat jawatan Menteri Besar Kelantan. Ni adalah gambar-gambar perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun juga dikenali sebagai Perjanjian London. Dalam perjanjian ni memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Bukan maksudnya pergi tu dapat. Pada pergi tu dalam bulan Februari tahun sebelumnya, tahun 1956, setahun lebih selepas perjanjian. Kita tengok gambar ni adalah perjanjian Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ni tadi Lord tadi. Pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London. Pada Februari 1956, setahun lebih. Sebaik saja rundingan tu perjanjian tu dicapai. Jadi Tengku Abdul Rahman ni, pengumuman kemerdekaan ni, kembali ke Tanah Melayu pada 16 Februari 1956. Kemudian pada 20 Februari 1956 rombongan ni tiba di lapangan terbang Batu Benda Melaka. Menaiki pesawat Malayan Airways dan disambut oleh orang ramai. Tengku Abdul Rahman mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Ogos 1957.
Okay, di mana Ile lah Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan negara kita. Okay, iaitu pada 20 Februari. Kalau pergi dekat Bandar Ile tu, ada memorial kemerdekaan kat situ. Boleh tengoklah gambar-gambar dia, banyak gambar-gambar dia. Okay. Sebab dulu di depan tu padang ya. Sekarang dah tak jadi padang lah. Sekarang dah macam-macam jadi dah. Banyak bangunan lah. Kemudian pada pukul 6.30 petang, bendera Union Jack diturunkan. Okay. Pun sama juga di tempat yang sama, iaitu pada 31 Ogos 1957. Okay. Jadi sebelum esoknya merdeka, sebelum esok tarikh merdeka, pada petang tersebut, petang sehari sebelumnya di padang Bandar Ile, diturunkan bendera Union Jack. Union Jack ni adalah bendera British. Nama dia Union Jack. Okay. Macam Malaysia macam bendera kita namanya Jalur Gemilang kan. Okay. Jadi British punya bendera namanya Union Jack. Disaksikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Melaka, H.G. Hammett, bersama ribuan rakyat jelata. Okay. Ini menunjukkan simbolik kepada penurunan bendera ini adalah menunjukkan berakhirnya penjajahan British di Tanah Melayu. Okay. Kemudian kat sini dicerita pemuafakatan antara pemimpin dalam perjuangan menuntut kemerdekaan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Okay. Kita haruslah mencontohi kesepakatan bagi menjamin keharmonian negara pada masa hadapan. Maksudnya kat sini, kalau kita tengok tadi, kepelbagaian bangsa kan, negara pergi menuntut kemerdekaan, jadi hasil daripada kerjasama, hasil daripada keharmonian tersebutlah maka kita dapat merdeka. Jadi kita perlu kekalkan keharmonian dalam negara kita, terutamanya negara kita ni dalam berbilang bangsa. Jadi kita perlu kekalkan benda-benda yang baik ni. Okey. Kemudian pada 31 Ogos disambut di Kuala Lumpur lah. Okay. Pada malam 12.30 malam tu, tadi kan petang kan, 6.30 petang di Bandar Ile, simbolik penurunan. Pada pukul 12.30 malam tu pula, bendera Union Jack sekali lagi diturunkan di Kuala Lumpur. Apa samalah simbolik. Okay. Di Dataran Merdeka. Sebab tu tempat tu namanya Dataran Merdeka. Dulu nama apa? Cikgu lupa dah. Padang Merupu, bukan Padang Merupu. Okay. Ni di depan ni lah bangunan Tuan Abdul Samad ni. Bangunan Sultan Abdul Samad. Sorry. Okay. Lepas tu bila pukul 12 turun, pada pukul 12:01 tengah malam, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Okay, simbolik dia maksudnya kita sudah merdeka. Okay. Kemudian pemasyhuran kemerdekaan. Pada 31 Ogos 1957, upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Okay. Di hadapan Raja-Raja Melayu dan rakyat serta perwakilan dari 30 buah negara Commonwealth. Okey. Cikgu highlightkan kat sini 30 buah negara Commonwealth. Commonwealth ni adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Dia dinamakan sebagai negara-negara Commonwealth. Okey. Dan diketuai oleh British lah. Sebab tu kita ada satu acara sukan kan, namanya Sukan Commonwealth. Bila Sukan Commonwealth tu maksudnya 30 negara ni lah yang bertanding. Negara lain tak ada. Okey. Kemudian Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali dan disambut dengan gemuruh oleh rakyat yang hadir. Okey. Serentak dengan itu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan diiringi oleh lagu Negaraku. Okey, awak perlu ingat lagu Negaraku. Okey, diambil daripada lagu Terang Bulan kan, daripada lagu rasmi negeri Perak. Okey, dia punya melodi dia lah. Ini Tunku Abdul Rahman. Simbolik tu dia mengangkat tangan macam tu, tangan kanan angkat dan melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Okey. Ni adalah gambar, ni adalah wakil-wakil British ni. Okey, seterusnya yang ni semua ni adalah raja-raja lah.
Okay, Raja-Raja Melayu. Cikgu baikkan sekejap Sorry. Okay, yang ini adalah yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Okay, Tengku Abdul Rahman. Nama sama juga. Okay. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baginda adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kalau awak tengok pada gambar duit tu, gambar ni lah. Gambar yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama lah. Okay. Kemudian setiap rakyat haruslah mempertahankan kedaulatan negara. Semangat cinta akan negara perlu disemai sejak kecil. Perbedaan antara kaum menjadi teras mengekalkan kemerdekaan dan keharmonian negara. Yang penting sebab kita berbilang bangsa, inilah perkara yang membuatkan kunci kepada keamanan negara kita adalah keharmonian dan perpaduan kaum. Maksudnya kalau kunci itu tak ada, bergaduh sini, negara kita tak aman lah. Bila kita duduk dalam negara kawasan tak aman tu, bukannya senang. Banyak benda tak boleh buat. Okay, jadi kita rumuskan kembali, imbas kembali yang kita dah belajar dalam topik ni. Yang pertama, pejuang kemerdekaan. Ni antara nama-nama pejuang kemerdekaan kita dah cerita dah tadi. Okay, semua-semua ni ada yang berhaluan kiri, ada yang berhaluan kanan. Walau bagaimanapun, masing-masing ada peranan dia tertentu lah. Walaupun dia berhaluan kiri, tapi dia membawa kepada peranan kemerdekaan itu tersendirilah. Menyedarkan orang ramai bahawa pentingnya merdeka. Okay, kemudian ke arah menuntut kemerdekaan, penjajahan kuasa asing, ancaman komunis, rundingan kemerdekaan, okay, pemanfaatan masyarakat dekat sini, detik kemerdekaan 31 Ogos 1957. Okay. Ni saja yang kita belajar. Jadi, untuk minggu ni, awak punya kerja latihan. Okay. Muka surat 88, buku teks awak tu, jawab latihan A dan B. Yang B tu sedang dah ada jawapan. Yang A tu pun, awak tengok dalam buku teks. Minggu lepas punya tajuk. Dia susun kan. Okay. Jadi, untuk slide seterusnya, cikgu ada bagi tambahan sikit lah. Gambar-gambar. Okay. Untuk awak tengok. Ni ada gambar masa perundingan tadi. Okey. Ni dah yang kat sini ni dah last lah ni. Yang dah sign dah, tanda tangan dah. Okey. Ni antara kata-kata Tunku Abdul Rahman. Cikgu dapat ni dia memang kabur. Dengan nama Allah, saya atas nama rakyat Malaya mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh Persekutuan Tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 Ogos 1957. Okey, kenapa ni ayat keramat Tengku Abdul Rahman ya. Ni, cikgu suka ni. Di atas runtuhan Kota Melaka kita akan dirikan negara baru. Jadi awak boleh faham lah simbolik kenapa selepas baik saja rombongan kemerdekaan ni sampai ke Tanah Melayu, pengisytiharan tu Tengku Abdul Rahman buat di Melaka ya. Sebab dulu sebelum penjajah semua datang ke negara kita, kerajaan Melayu Melaka yang kerajaan terakhir kan. Jadi itulah simbolik dia. Okey, kat sini pula adalah pengisytiharan kemerdekaan. Dokumen ni. Okey. Boleh tengok dekat Google, boleh Google. Dekat memorial pengisytiharan kemerdekaan di Bandar Hilir pun ada benda ni. Okey. Ni adalah kata-kata Tengku Abdul Rahman. Okey. Tanah Melayu akan sentiasa mengagumi keberanian anda. Kepada anda, saya ucapkan terima kasih. Kepada belia negara ini, saya ingin bekalkan dengan sebuah pesanan. Anda mempunyai masa depan yang gemilang. Tidak seperti kami. Anda kini memiliki negara yang bebas daripada sebarang taklukan kuasa asing. Anda akan membesar dengan megah sebagai tuan di negara sendiri. Sebagai seorang tuan atau warga negara, anda mempunyai keistimewaan serta tugas dan tanggungjawab yang tersendiri. Masa depan negara terletak di bawah anda. Sama ada
bintang anda akan bersinar ataupun pudar, semuanya bergantung hanya kepada anda. Okay, jadi kamu murid-murid yang akan bakal mewarisi negara kita, ingatlah pesanan ni. Okay. Jatuh bangun negara kita bergantung kepada apa yang kamu capai pada masa akan datang. Jadi kalau belajar malas, bagi alasan semua, jadi kita boleh bayangkan macam mana orang-orang yang akan datang lahir, dibesarkan dalam keadaan yang macam mana. Jadi kamu kena ingat amanah ni, sebab kamu nanti akan mungkin antara kamu akan jadi pemimpin negara kita. Okay. Ni sambung balik tadi. Gambar ni kamu clear sikit. Ni sebaik saja mereka, ni adalah persidangan Dewan Negara yang pertama. Okay. Dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama lah ni. Okay. Itu sahaja untuk minggu ni. Jangan lupa latihan. Buat dalam kertas kertas A4 ke kertas apa tulis dah dulu. Sebab buku latihan awak pada saya kan, pada cikgu. Cikgu akan bagi balik lah. Minggu depan cikgu akan letak dekat pondok jaga. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.